Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sudah jadi kepada siasatan ke atas 115 SD Muhyiddin? Yang ini lama sudah kita tidak dengar. Kertas siasatan berkaitan 115 akuan bersumpah SD yang menyokong pelantikan Muhyiddin Yassin, PN, Pago, sebagai Perdana Menteri telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dan dikembalikan semula. Kertas siasatan tersebut telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara pada 11 September 2024 dan telah dikembalikan bagi siasatan lanjut. Sehubungan itu, kementerian ini tiada hasrat untuk mengulas lebih lanjut berhubung kes ini bagi mengelakkan ianya mengganggu siasatan, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat kepada Datuk Rosol Wahid PN Hulu Terengganu. Siasatan polis dibuat di bawah Akta Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. 115 akuan bersumpah tersebut merujuk kepada usaha Muhyiddin ketika berlaku krisis seusai PRU 15 di mana tiada gabungan mempunyai majoriti yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Wah, jadi apakah keputusan 115 SD ini? Betulkah Muhyiddin betul-betul ada 115 SD? Walau bagaimanapun, mungkinkah siasatan itu sudah bersifat akademik? Sebab kalau betullah tiba-tiba ada ini, takkanlah tiba-tiba pula Muhyiddin jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dipecat pula. Yang boleh memecat Anwar Ibrahim hanya satu, yaitu Parlimen. Yaitu melalui peletakan jawatan beliau atau melalui undi tidak percaya. Itu saja. Kalau letak jawatan jauh panggang dari api lah. Saya rasa Anwar Ibrahim tidak akan letak jawatan. Karena sekarang ini dia tengah perform. Lagi pula buat apa letak jawatan? Kan? Dia bukan seperti Perdana Menteri Mahathir yang tiba-tiba letak jawatan pula. Kedua, kalau cakap tentang undi tidak percaya di Parlimen, sudah 2 kali Anwar Ibrahim mengusulkannya. Tapi dua-duanya tiada yang berlaku apa-apa. Hanya janji tinggal janji daripada Perikatan Nasional. Mereka kata Anwar Ibrahim akan tumbang bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Sehinggalah bulan yang ke-13 pun tiada juga tumbang-tumbangnya. Sekali lagi Anwar Ibrahim cabar lagi pembangkang. Bawa usul ke Parlimen dan saya akan luluskan usul itu, kata Anwar Ibrahim. Apa yang berlaku, Perikatan Nasional tetap takut juga bawa usul tersebut kerana mereka tahu mereka hanya bermain naratif sentimen yang tidak akan boleh membuatkan Anwar Ibrahim tumbang melalui undi tidak percaya. Kerana Anwar Ibrahim sekarang memiliki sokongan lebih 2/3 di Parlimen. Yang sekarang ini menjadi perdebatan ialah berapa orang lagi yang menyokong Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan berapa orang pula yang menyokong beliau sebagai Presiden Parti Bersatu. Itu menjadi persoalan kerana dalam Parti Bersatu Muhyiddin Yassin tidak bertanding. Beliau menang tanpa bertanding. Tak apalah, itu hak parti mereka. Tapi dalam soal Perikatan Nasional sekarang sudah mula timbul bibit-bibit. Detik-detik di mana Perikatan Nasional kelihatan ada pergolakan. Terkini apabila Bendahari Agung Perikatan Nasional PN, Dr. Syamsuri, Menteri Besar Terengganu, sah letak jawatan. Kini menjadi persoalan banyak. Ramai orang adakah itu adalah isyarat bahawa Perikatan Nasional sedang bergolak. Dan Fadli Sari juga telah menyatakan bahawa mungkin Dr. Syamsuri memberikan isyarat jelas kepada orang tertentu berkait dengan peletakan jawatannya itu. Dan kita tahu baru-baru ini adalah mesyuarat MT Perikatan Nasional yang mana telah mengesahkan 6 jawatan utama Perikatan Nasional kekal dibolot oleh Parti Bersatu. Dan ini menyanggah permintaan PAS supaya Setiausaha Agung
Perikatan Nasional diberikan kepada Taqiyuddin Hasan. Jadi, apa pula pendapat Anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Batu Putih, Aziza, Mat Sabu, dan Anthony Luke. Sahkan Dr. Mahathir buat keputusan sendiri. Habislah Mahathir kali ini. Baru-baru ini Mahathir menyatakan bahawa ketika beliau membuat keputusan untuk tidak meneruskan rayuan terhadap Batu Putih, beliau nyatakan isteri Anwar Ibrahim pun ada di sana. Kenapa tidak buat bantahan waktu itu, katanya. Beliau cuba mencari kambing hitam untuk sama-sama menanggung kesalahan tersebut. Tetapi netizen tahu apa yang berlaku apabila RCI itu sendiri menyatakan Mahathir tidak memberitahu secara tepat, lengkap, mesyuarat kepada Kabinet 2018. RCI itu menyatakan bahawa Mahathir didakwa menipu Kabinet tersebut. Dan Mahathir kata, Kabinet sudah diberitahu, dibuat keputusan bersama. Tapi ini jawapan terkini daripada ahli Kabinet 2018, yaitu isteri kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Aziza, Mat Sabu, dan Luke mengesahkan bahawa Dr. Mahathir membuat keputusan sendiri. Kalau Aziza, Mat Sabu, dan Luke tipu, silakanlah Mahathir saman mereka bertiga ini. Tapi saya rasa Mahathir tidak akan berani saman, karena itu akan lebih menyusahkan hidup dia, lebih menyusahkan lagi dirinya. RCI sudah cukup. RCI itu siasatan diraja berkecuali. Mengapa pula RCI itu cuba menghentam Mahathir, sedangkan RCI itu adalah siasatan diraja yang berkecuali. Saudara, 3 pemimpin kanan PH hari ini menegaskan bahawa Dr. Mahathir Mohamad sewaktu menjadi Perdana Menteri pada tahun 2018 membuat keputusan sendiri berhubung pengguguran rayuan negara dalam tuntutan Pulau Batu Putih. Dalam kenyataan bersama, Dr. Wan Aziza Wan Ismail, Muhammad Sabu, dan Anthony Luke berkata, Mahathir memaklumkan kepada Kabinet selepas keputusan tersebut dibuat. Maknanya, dia buat keputusan dulu, baru dia maklumkan kepada Kabinet. Bukannya dia berbincang dengan Kabinet dulu, baru buat keputusan. Anda faham itu? Maksudnya, dia buat keputusan, tinggal maklumkan. Apalagi yang mau dibuat kalau keputusan sudah ada? Mahathir buat keputusan sendiri. Ketika 3 mereka merupakan anggota Kabinet PH ketika itu, dengan Wan Aziza menjadi timbalan Perdana Menteri, Muhammad Sabu menjadi Menteri Pertahanan, manakala Luke di Kementerian Pengangkutan. Untuk rekod, Majlis mengangkat sumpah anggota Kabinet PH diadakan pada 21 Mei 2018. Menurut Wan Aziza, Muhammad dan Luke, keputusan untuk tidak meneruskan kajian dan tafsiran berhubung pertikaian itu dibuat sendiri oleh Mahathir pada 21 Mei 2018. Baik, apa makna nih? Mereka baru saja angkat sumpah. Anggota Kabinet PH angkat sumpah pada 21 Mei 2018. Mahathir pula membuat keputusan tidak meneruskan kajian dan tafsiran berhubung pertikaian itu dibuat sendiri oleh Mahathir pada 21 Mei 2018. Dalam laporan di Malaysia kini ini, nampaknya tarik itu sama. Kata mereka, Mahathir memaklumkan secara bertulis keputusan berkenaan kepada Peguam Cara Negara tanpa merujuk kepada Kabinet. Manakala pemakluman kepada Singapura dibuat pada pagi 23 Mei, yaitu sebelum mesyuarat Kabinet pertama diadakan. Aduh, ini memang paling sadis punya pendedahan lah kan. Selang 2 hari kemudian setelah keputusan dibuat, barulah Tun Mahathir memaklumkan jemaah menteri dalam mesyuarat Kabinet, kata mereka. Tambah Wan Aziza, Muhammad dan Luke, pemakluman Mahathir dibuat di bawah agenda hal-hal lain. Dalam mesyuarat Kabinet berkenaan, ia bukan dalam bentuk perbincangan untuk menentukan keputusan, katanya. Oleh yang demikian, tidak wujud isu jika ada sesiapa membantah atau menyokong keputusan Mahathir.
Kerana ruang untuk membuat keputusan telah pun hilang apabila ia telah dibuat secara bertulis oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketika itu Wan Azizah merupakan Presiden PKR, manakala Muhammad mengetuai amanah dan Lok Setiausaha Agung DAP. Mereka mengeluarkan kenyataan selepas Mahathir mendakwa ketiga-tiga pemimpin parti PH itu tidak mengemukakan sebarang bantahan apabila isu tersebut dibawa ke kabinet. Kenyataan Wan Azizah, Muhammad dan Lok hari ini mengesahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang didedahkan minggu lalu. Menurut dapatan RCI tersebut, Mahathir membuat keputusan bersendirian untuk menggugurkan rayuan terhadap tuntutan Pulau Batu Putih, Buatuan Tengah dan Tubir Selatan tanpa pengetahuan kabinet. Sebaliknya, Mahathir hanya memberi taklimat kepada kabinet tentang alasan dia berbuat demikian. Kata ketiga-tiga ahli parlimen itu lagi, sebagai seorang negarawan, Mahathir sepatutnya mengambil tanggungjawab penuh atas keputusan tersebut dan bukannya menyalahkan pihak lain. Kami yakin anggota Jemaah Menteri yang hadir dalam mesyuarat kabinet pertama pada 23 Mei 2018 boleh mengesahkan perkara itu, katanya lagi. Tentunya Muhyiddin juga ada dalam kabinet itu. Betulkah Muhyiddin pada waktu itu juga sebahagian daripada kabinet? Bolehkah Muhyiddin mengesahkan perkara ini? Apa komen anda? Di ruangan Malaysia kini ada 3 komen yang bercakap tentang perkara ini. Red Perot kata, Atok dah kantoi, mana mau lari lagi? Atok dah kantoi dengan perbuatannya yang menipu kabinet, dan Atok dah kantoi yang tak tahulah nak buat apa lagi. Cuba spin, cuba salahkan orang lain dengan tindakan dan keputusan sendiri. Akhirnya, tindakan itu memakan diri dan menjerat diri beliau sendiri. 1976 kata, kuku besi, dialah nih, katanya lagi. Satu lagi mengatakan, it is easy to say that Dr. M took the decision unilaterally without the consent of the cabinet. The question that follows is, why the cabinet keep quiet after coming to know of that decision? The cabinet should have demand or review quickly. As such, a decision should be made collectively by the cabinet, kata beliau. Jadi apa pula komen anda semua? Saudara, dengan pendedahan ini banyak perkara yang baru kita tahu, termasuklah saya. Rupa-rupanya keputusan menyerah tidak meneruskan rayuan terhadap Pulau Batu Putih itu sudah dibuat sebelum dibincangkan di kabinet pertama. Belum mesyuarat pertama lagi. Mereka angkat sumpah 21 hari bulan. Mahathir menyampaikan keputusan itu melalui tarik 21 hari bulan Mei juga. Dan pada mesyuarat pertama pada 23 Mei, sebelum mesyuarat kabinet pertama diadakan, peguam cara tanpa merujuk kabinet, keputusan tersebut dimaklumkan secara bertulis oleh Mahathir. Sekian dulu, kita jumpa lagi.